Selamat sejahtera Cikgu yang hormati. Dalam video ini, saya akan membincangkan sejarah kedatangan agama Islam. Inilah isi kandungan saya. Pertama sekali, saya akan membincangkan perkenalan agama Islam. Agama Islam adalah agama rasmi Malaysia yang memainkan peranan penting dalam membentukkan identiti Malaysia. Malaysia, negara kita yang popular sebagai sebuah negara yang kaya dengan berbagai agama, budaya dan kaum. Selain itu, Malaysia terdiri daripada kepelbagaian etnik. Tiga kumpulan etnik utama ialah Melayu, Cina dan India. Selain daripada kaum pribumi seperti Dusun, Kadazan dan Iban. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia dikenali sebagai Tanah Melayu. Tanah Melayu adalah sebuah wilayah yang mempunyai kedudukan strategik iaitu persimpangan laluan perdagangan di Selat Melaka. Kedudukan strategik Tanah Melayu di tengah-tengah laluan ini menjadikannya titik pertemuan budaya dan perdagangan antara timur dan barat. Ramai pedagang dan petawat daripada pelbagai bangsa dan etnik tertarik datang ke Tanah Melayu untuk melakukan aktiviti perdagangan dan memperkenalkan agama dan budaya mereka. Termasuknya, pedagang dari Timur Tengah membawa agama seperti agama Islam dan agama ini mula dikembang di Tanah Melayu. Persoalannya, bagaimanakah agama ini diperkenalkan ke Tanah Melayu pada zaman dahulu dan apakah pengaruh serta kesan yang dibawa kepada masyarakat kita? Seterusnya, saya akan memberitahukan pendahuluan sejarah kedatangan agama Islam. Agama Islam berasal dari Arab Saudi, khususnya di kawasan Mekah dan Madinah. Islam dimulai pada abad ke-7 Masehi melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shah dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad lahir pada sekitar tahun 570 M di Mekah. Pada masa itu, Mekah merupakan pusat perdagangan dan agama. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang terletak di sekitar Mekah. Wahyu pertama ini menjadi awal dari proses pewahyuan yang berlangsung selama 23 tahun, yang akhirnya menjadi akhara setelah menerima wahyu. Nabi Muhammad mulai bertawaf kepada penduduk Mekah dan sekitarnya, mengajak mereka untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, iaitu Allah. Sejak abad ke-13 lagi, Islam telah berkembang ke Asia Tenggara menerusi India, iaitu wilayah Gujarat dan Pantai Coromandel. Tanah Melayu pun adalah salah satu tempat yang telah disepakkan. Terdapat banyak aspek yang membolehkan kedatangan agama Islam dari India ke Tanah Melayu. Menurut Sheikh Airul Sheikh Mohamad, 1995, Islam dibawa dari India Selatan dengan alasan bahawa semua bentuk-bentuk popular Islam seperti ciri-ciri mistik, sastera Roman dan sebagainya berasal dari India Selatan. Secara tidak langsungnya, agama Islam dapat dikembangkan semasa aktiviti perdagangan dilakukan. Jadi, melalui aktiviti perdagangan ini, pedagang Islam menyebarkan Islam kepada pedagang atau masyarakat di Tanah Melayu, terutamanya Melaka. Hal ini demikian kerana Melaka merupakan tempat yang biasanya pedagang untuk menjalankan perdagangan. Seterusnya, Melaka menjadi pusat perkembangan dan penyebaran agama Islam ketika para Misra memeluk agama Islam pada tahun 1414 melalui perkahwinannya dengan Puteri Pasai. Kesan perislaman para Misra dilihat apabila namanya ditukar kepada Megat Iskandar Shah seterusnya menjadikan pengaruh Islam bertambah kuat di Melaka. Pada abad ke-15, Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Melaka telah memelukkan agama Islam dan menjadikan sebagai agama negeri. Bukan itu sahaja. Sekarang saya akan memberitahu bahawa perubahan dan impak dalam kedatangan agama Islam ke Tanah Melayu dalam beberapa aspek seperti segi ekonomi, politik dan sosial. Dari segi ekonomi, kedatangan Islam ke Tanah Melayu membawa pelbagai perubahan yang memberi kesan positif terhadap perkembangan ekonomi tempatan. Pertamanya, menjadikan pusat perdagangan yang berkembang pesat. Sebagai agama yang dianut oleh pedagang dari dunia Arab, India dan China, Islam tiba di rantau Asia Tenggara melalui laluan perdagangan marinti yang aktif. Melaka, khususnya menjadi sebuah pusat perdagangan yang penting selepas kedatangan Islam pada abad ke-14. Dengan lokasinya yang strategik di Selat Melaka, ia menjadi persinggahan utama bagi pedagang Muslim yang membawa pelbagai barang dagangan seperti reba, kain, perak dan emas. Selain itu, kedatangan agama Islam sebagai pengaruh perdagangan antarabangsa. Hal ini demikian kerana kedatangan Islam membuka pintu kepada hubungan ekonomi dengan dunia Islam yang lebih luas termasuk Timur Tengah.
Asia Selatan, dan Afrika Utara. Dalam Melayu terutama Melaka menjadi sebahagian daripada rangkaian perdagangan antarabangsa yang kukuh di mana pedagang Muslim berperanan sebagai penghubung antara pelbagai tamadun. Seterusnya, Islam memperkenalkan konsep zakat yang membantu dalam pengkakihan kekayaan secara lebih adil. Zakat sebagai satu bentuk kewajipan kepada umat Islam yang berkemampuan adalah satu mekanisme pengkakihan ekonomi yang memberi manfaat kepada golongan miskin yang memerlukan. Institusi ini memberikan impak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di tanah Melayu. Sampai sini, segi ekonomi dah habis. Segi kedua ialah segi politik. Dari segi politik, kedatangan Islam ke tanah Melayu memberi impak yang signifikan dalam pembentukan sistem pemerintahan dan struktur politik tempatan. Pertama sekali, pemerintahan berteraskan syariah. Setelah Islam berkembang pesat di tanah Melayu, khususnya di Kesultanan Melaka pada abad ke-15, banyak aspek pemerintahan mula dipengaruhi oleh undang-undang Islam iaitu syariah, termasuknya perkenalan kelela sultan dan sistem persultanan. Sebelum kedatangan Islam, raja-raja tempatan biasanya menggunakan gelar raja atau maharaja. Namun, dengan mengpengaruhi Islam, gelaran sultan mula digunakan, yang membawa makna pemimpin yang berkuasa menurut undang-undang Islam. Sultan sebagai pemimpin tertinggi dilihat sebagai penjaga agama Islam dan bertanggungjawab untuk menerap prinsip-prinsip syariah dan dalam pentadbiran. Perundangan syariat diterapkan dalam hak-hak berkaitan keluarga, moral dan sosial, manakala undang-undang adab masih digunakan dalam beberapa aspek lain. Selain itu, sistem kesultanan ini menggabungkan elemen-elemen pemerintahan tradisional dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, tanggungjawab sosial, dan ketakwaan kepada Tuhan. Sultan diangkat sebagai wakil Tuhan di bumi dan bertanggungjawab terhadap kebajikan rakyatnya. Di samping itu, pembentukan institusi Kesultanan Melaka. Kedatangan Islam di Melaka membawa kepada pembentukan Kesultanan Melaka pada abad ke-15, yang merupakan salah satu kuasa besar dalam politik dan perdagangan Asia Tenggara pada masa itu. Kesultanan Melaka bukan sahaja berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam di rantau ini, tetapi juga sebagai model pentadbiran yang menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Misalnya, Kesultanan Melaka menjadi asas kepada sistem kesultanan di negeri-negeri Melayu lain seperti Johor, Perak dan Pahang. Tambahan pula, kedatangan agama Islam membuka peluang kepada negeri-negeri Melayu untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam lain, terutamanya dari Timur Tengah, India dan dunia Islam yang lebih luas. Hubungan ini bukan sahaja pelantasan perdagangan, tetapi juga sokongan politik dan agama. Melaka, misalnya, mengadakan hubungan dengan kerajaan Islam di Timur Tengah yang memperkukuh kedudukannya sebagai pusat Islam dan perdagangan yang penting di rantau ini. Kemudian adalah segi sosial. Dari segi sosial, kedatangan Islam ke tanah Melayu membawa perubahan yang mendalam kepada struktur masyarakat dan cara hidup. Perubahan ini memberi kesan terhadap adab, budaya dan hubungan sosial masyarakat Melayu pada zaman tersebut. Terdapat beberapa bahagian utama yang menunjukkan kesan sosial dari kedatangan Islam. Terutamanya adalah pembentukan identiti sosial dan budaya Melayu Islam. Kedatangan Islam memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti masyarakat Melayu. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh agama Hindu Buddha. Apabila Islam diperkenalkan, yang menjadi asas identiti budaya yang baharu, di mana orang Melayu mula melihat diri mereka sebagai Muslim. Sebagai contoh, unsur-unsur agama seperti pakaian, adab perkahwinan, dan upacara kemasyarakatan mula dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan, kebersihan, dan adab. Selanjutnya, Islam membawa perubahan ketara kepada sistem kekeluargaan dan perkahwinan masyarakat Melayu. Selanjutnya, Islam membawa perubahan ketara dalam sistem kekeluargaan dan perkahwinan masyarakat Melayu. Sebelum kedatangan Islam, perkahwinan mungkin melimpahkan unsur-unsur adab yang bercampur dengan amalan Hindu Buddha, seperti poligami tanpa pantas atau upacara yang melimpahkan unsur-unsur penyebahan. Setelah kedatangan Islam, perkahwinan dilihat sebagai satu institusi yang sah dengan kontrak pernikahan yang jelas dan terikat dengan hukum syariah. Poligami dibenarkan tetapi dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi.
Namun begitu, kedudukan wanita dalam masyarakat juga mengalami peningkatan dengan hak-hak yang lebih terpelihara dalam urusan perkahwinan, perceraian, dan pewarisan. Sementara itu, Islam juga membawa perubahan dalam hubungan antara kaum, terutamanya antara orang Melayu dengan pendatang dan pendatang Muslim dari luar seperti Arab, India, dan China. Kedatangan pedagang Muslim dari luar bukan sahaja membawa barang dagangan tetapi juga menyebar agama Islam. Hubungan sosial dan perdagangan antara mereka dan penduduk tempatan berkembang dengan harmoni. Kesimpulannya, kedatangan Islam ke Malaysia membawa perubahan yang mendalam dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari sudut ekonomi, Islam memperkaya dan memperkukuh perkembangan perdagangan antarabangsa serta memperkenalkan prinsip kewangan Islam yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dari segi sosial, kedatangan Islam mengubah struktur masyarakat, adat resap serta identiti budaya, menjadikan Islam sebagai elemen penting dalam kehidupan harian masyarakat Melayu. Dalam politik pula, Islam menjadi asas kepada pemerintahan di mana-mana sultan-sultan Melayu berperanan sebagai pemimpin agama dan politik yang memelihara keamanan dan keharmonian negara. Sistem pentadbiran berasaskan syariat dan hubungan diplomatik dengan dunia Islam dulu memperkukuhkan kedudukan politik kerajaan Melayu di peringkat tempatan antarabangsa. Kedatangan Islam ke tanah Melayu bukan sahaja memperharui sudut agama, tetapi juga membentukkan dasar-dasar ekonomi, sosial dan politik negara dengan pelatasan nilai-nilai Islam. Inilah semua saya nak ucapkan. Terima kasih.